وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin, hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Asal tadi saya solat jenazah kepada mantan imam Masjid Daerah Yan yang meninggal 2021 dalam kejadian banjir Gunung Jerai yang hilang 5 hari. Yang meninggal tu sepupu ayah saya juga mantan imam. Hari ini isteri beliau meninggal. Jadi nak beritahu contoh berkaitan yang kita nak mengaji. Kalau yang meninggal 2021 tu faraid tak buat, hari ini isteri pula meninggal, nak buat sekali boleh tak? Jawapan dia confirm, orang bila tua mak ayah tak ada lah kan. Mantan imam ayah tak ada, mak tak ada, isteri pun ayah tak ada, mak tak ada. Cek pula yang mati ada anak laki-laki. Kalau itu cerita dia, maka harta suami, harta isteri campur bahagi, seolah-olah yang mati itu seorang saja. Tapi kalau berlaku kematian yang tidak serentak, okey, A mati, waris dia berbeza dengan B yang mati, maka kena kira banyak kali. Supaya kita jimat masa, cuba tengok bahan yang tuan-tuan dapat tu, dan saya ada kongsi dalam grup WhatsApp asatizah yang mengajar masjid ni. Cuba tengok bahan tu Okey. Antara yang mati ada insan yang nama macam nama saya. Itu kebetulan. Kebetulan. Cuba tengok Ustaz. Yang mati nama Fatimah. Meninggal hujung tahun lepas. Okey, sebelum dia meninggal, mak dengan ayah dia meninggal dah. Ingat, ayah dengan mak adalah waris kuat. Mungkin kita panggil waris utama. Ayah mak kok mana pun dapat. Tapi di sini kenapa tak dapat? Disebabkan ayah dengan mak mati sebelum anak-anak dia. Dalam kes ni, sengaja saya tak masukkan Fatimah tu dia ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada pun tak dapat sebab si mati ada anak laki-laki. Perlu ingat umpama semalam selepas solat isyak kat surau balik, kira nak buka laptop ada orang telefon. Dia telefon, saya tak jawab sebab nombor tak ada kat saya. Kemudian kawan dia telefon, baru saya tolong jawab. Isu dia, Tok Wan mati, faraid buat. Tapi Tok Wan tu, dia belum lagi dapat pusaka ayah dia. Pening tak? Tok Wan mati, faraid harta Tok Wan. Tapi Tok Wan yang mati ni, ayah dia mati, faraid tak buat lagi. Nampak tak? Tu nama dia pada tu. Mati berlapis, Arab panggil munasakhat. Ingat, faraid ni, kita tak akan boleh sama banyak dalam semua perkara. Takkan kereta ayah nak letak 2 nama. Takkan motor ayah nak letak 2 nama. Takkan tanah yang kecil, saiz dia nak letak banyak nama.
tentunya akan berlaku tanah itu tukar letak satu nama, yang lain dapat duit, yang dapat tanah, dia buat bayaran duit kepada waris-waris dia. Demikian juga, jangan terlampau pentingkan diri, tak mau bagi kerjasama. Sebab orang Melayu kita, dia buat rumah, baru dia ukur tanah. Faham tak? Sepatutnya, kita beli tanah, ukur dulu, baru buat rumah. Tapi orang kampung, buat macam mana? Buat rumah dulu, baru ukur. Bila ukur, jadi masalah lah. Dapur, masuk tanah abang. Tempat parking kereta, masuk tanah kakak. Bincang adik-beradik, tak mau. Maka apa akan berlaku? Nak jadi cerita kadang-kadang, dapur habis masuk tanah orang. Jadi, nak bagi tahu, waris kena bawa bincang. Ingat, keputusan mahkamah, dia bukan makna faraid dah selesai. Bukan macam tu. Mahkamah ni, hakim sendiri tak pergi tengok pun tanah tu. Cuma berdasarkan kiraan yang biasanya dibuat oleh peguam, ditunjuk kepada hakim. Hakim keluarkan keputusan. Geran masih lagi nama si mati, dia tak bertukar. Berbeza kalau kita kena saman, kita bayar saman, nama kita hilang. Tapi kereta, kalau kita faraid, keluar putusan mahkamah, pusaka kecil bagai-bagai, nama tuan punya kereta masih kekal. Tanah pusaka Tok Wan Tok Nek masih tak berubah. Nak tukar nama-nama tu, kena panggil orang ukur, dia ada pakej dia, maka akhirnya bawa pergi pejabat tanah, bicara di situ, barulah dibuat pertukaran. Sini ke yang saya nak kongsi. Fatimah masa dia mati, dia ada lagi suami nama Muhammad. Nampak ada bintang kecil tu. Bintang kecil tu apa dia? Muhammad bin Ali. Bukan hak tinju tu nah. Berhak separuh dari nilai rumah. Rumah 120,000. Bahagi 2, 60,000. Ingat, harta sepencarian, kadang-kadang kita tak perlu bawa ke mahkamah. Kena tengok kes lah. Baik, rumah, duit campur suami isteri. Tapi rumah nama suami, boleh bawa pergi mahkamah? Duit suami isteri campur, buat sebiji rumah. Rumah nama suami. Atau rumah beli, letak nama suami. Suami isteri sama-sama bayar. Rumah tu harta sepencarian. Nak pergi mahkamah, nak tuntut harta sepencarian, tak boleh. Sebab tuan punya nama masih hidup. Nak beda ke mana? Tapi si suami ni, dia bagus. Dia hubungi saya. Si suami ni mewakili dia Naimah di atas. Macam inilah rumah nama saya. Saya nak tuntut separuh daripada rumah tu. Sebab tu rumah saya. Jadi bila isteri saya mati, nama dia tak ada. Bahagian dia tu, dari segi hukum syarak, saya nak bayar. Kita tengok di sini, Fatimah ada tak anak mati sebelum dia? Ada kan? Nama Fauzi itu bukan saya. Kebetulan. Nama sama. Nama betul saya Muhammad. Nama penuh. Baik. Jeffrey bukan Ustaz Jeffrey Mahmudi lah. Ini silap. Orang belak saya lagi. Muhammad Fauzi dia tak dapat disebabkan mati sebelum mak. Dan ingat, dalam Facebook banyak orang suka komen. Antara yang saya baca, dia kata, apabila iblis berbicara. Dia boleh komen orang urus pusaka, dia tak faham.
Yang tulis dalam Facebook tu saya kenal, pernah berjumpa. Dia sebut, anak laki, anak perempuan kepada anak perempuan bukan waris. Betul tak salah di mana-mana? Bahasa saya, cucu-cucu yang bin menantu bukan waris. Itu bahasa saya. Bahasa dia, anak laki, anak perempuan kepada anak perempuan bukan waris. Saya senang cakap, cucu yang bin menantu bukan waris. Faham tak cucu bin menantu? Bukan waris. Yang komen kata, mana pula bukan waris? Saya ni, cucu Tok Wan saya dapat pusaka Tok Wan saya. Kenapa kamu kata tak dapat? Jawapan dia yang komen tu tak faham. Yang dia dapat tu ialah mak dia dapat pusaka Tok Wan dia, mak dia mati, pusaka mak dia pergi kat dia. Yang orang tu tulis bukan macam tu. Tok Wan mati, tapi mak mati sebelum Tok Wan. Kalau tak faham, elok sengap saja. Baik. Cuba tengok nama-nama semua. Jeffrey, Marzuki, Nur Sarina, Suhaimi, Salawati dan Muhammad Subri. Nak beritahu Ustaz. Fatimah agak-agak dia fikir tak Muhammad Fauzi yang mati awal? Fikir tak? Biasanya bila anak kita mati, dia kahwin dah, dia ada anak. Anak kepada anak laki-laki di sini dia tak dapat disebabkan berlaku patah titi. Bila berlaku patah titi, Tok Wan mati, cucu tak dapat. Tok mati, cucu tak dapat. Nak bagi dapat buat macam mana? Tolong masukkan satu jumlah duit kepada cucu-cucu yang tak dapat pusaka. Ataupun hebah kepada cucu-cucu yang tak dapat. Macam tu lah. Baik, tengok lagi di bawah. Kita nak ringkas, nak baca kitab pula. Suami dapat 1/4. Tak boleh diubah. Di mahkamah mana seluruh Malaysia, satu dunia, suami dapat suku. Sebab apa? Sebab suami itu, isteri dia mati, isteri dia ada anak. Biasanya anak isteri adalah anak suami. Betul tak? Ada tak anak isteri bukan anak suami? Anak tiri. Dan di sini pun ada poin juga setengah-setengah orang dia kata, mak tiri dapat pusaka tak? Saya kata, mak tiri siapa? Mak tiri lah. Mak tiri dapat pusaka. Saya tanya, mak tiri siapa? Bila tekan, dia kata, mak tiri kami. Jadi, mak tiri kamu, yang mati siapa dia? Ayah. Itu bukan mak tiri, itu bini ayah kamu. Tapi dia mak tiri kami. Mak tiri kamu, tapi dia bini ayah kamu. Bini ayah kamu dapat 1/8. Anak tak ada. Mak tiri tak ada anak, tapi pak kamu ada anak ramai. Bila saya kira, waris yang sulung tak puas hati. Dia kata, kenapa saya adik-adik dapat sikit? Saya kata, bukan salah mak tiri kamu, tapi salah ayah kamu. Sebab ayah kamu, anak laki-laki 5, anak perempuan 6. Jadi, harta pusaka, bila bahagi banyak, dapat seorang sikit. Okey, ingat nah. Harta pusaka, kalau banyak pun, kalau waris dia banyak, dapat seorang sikit. Dan waris yang seorang pun dapat sikit. Kalau pusaka yang ayah mati, tinggal sikit. Kena tengok kes nah. Macam baru ni, kemalangan yang 3 pemandu lori mati kan. 3 yang mati tu, tak ada kaitan antara satu sama lain. Maka faraid 3 kali. Tapi dalam kes kematian yang berlaku serentak, kadang suami isteri serentak, anak mak serentak, ayah anak serentak, yang tu kena bahagi harta pusaka seolah-olah masa anak mati ayah tak ada, ayah mati anak tak ada, bini mati suami tak ada, suami mati bini tak ada. Sebab apa? Sebab mati serentak.
Baik, cuba tengok. Dalil dia senang je. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami separuh pusaka isteri kamu mati kalau dia tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Sebaliknya kalau isteri mati, dia tinggal anak, sama ada anak tu anak dia dengan kamu atau anak dia dengan lelaki lama. Bahkan kalau perempuan tadi ada anak tidak sah taraf. Anak tak sah taraf, ada mak yang tidak ada, ayah saja. Kesan dia, suami akan dapat 1/4 setelah dilaksanakan wasiat kepada bukan waris, juga bayar segala-gala hutang. Kita beli barang, ijab kabul, berlaku lola tu. Pasal tak? Pergi pasar raya Maidin. Kita kata beli barang, dia kata jual. Wasiat dia tak macam tu. Wasiat tuan pusaka tu dia pesan masa dia hidup. Kabul, penerima wasiat, dia terima wasiat tu bila kita ni mati. Sebab tu wasiat ni, walaupun si mati, dia tak mati lagi, dia wasiat, kabul tak diterima. Kabul kena tunggu tuan punya pusaka mati dulu. Cuba tengok situ. Suami 1/4, yang lebih bagi kat anak-anak, mak ayah di atas tak dapat. Asal masalah 4, mudah saja tengok kolom E, F. F tu main mana 40? 4 darat 10. 10 tu main mana? 8 campur 2. 8 main mana? 4 darat 2. 2 main mana? 2 darat 1. Keputusan mahkamah kalau bicara suami dapat 10. 10/40 sama dengan suku tak? Yang anak laki-laki 6, 6, 6, 6, perempuan 3, 3. Rumah. Tanya balik, rumah siapa nak? Agak-agak siapa nak? Kalau ada anak nak rumah, berat. Sebab apa berat? Dia kena bagi dekat ayah banyak ribu tak? 75,000. Sebab apa banyak? 60,000 sebab rumah tu harta sepencarian mak dengan ayah. 15,000 hak ayah 1/4 daripada 60,000. Okey, jadi hak siapa yang paling senang dapat rumah? Ayah. Ayah buat macam mana? Ayah dia kena bayar kepada siapa dia? Kepada waris-waris lain. 60,000 hak dia ada. 15,000 hak dia pusaka isteri dia ada. Hal lebih lagi cari duit 45,000 selesai. Dan rumah tak perlu ditukar nama sebab rumah tu memang nama ayah dia dah. Faham tak? Jangan pula kena tukar nama apa. Nama tu juga. Sebab tu kita nak transfer duit mesti ke akaun yang berbeza. Mana boleh kita transfer duit kepada akaun kita? Faham tak? Jangan juga pergi buat pening pula. Aku transfer duit kat duit aku ada, pergi kat bank. Hak tu bank in, hak ni transfer lain. Baik, cuba tengok H. Duit tabung haji tak kena bayar zakat. Jangan keliru nah. Sebab tabung haji, zakat sudah dibayar. Tengok kolom dia sampai habis. Berbaki 5 sen. Kedah panggil 5 dit. Duit dalam akaun 20,000 tak cukup nisab. Okey, beda-beda, tak ada baki langsung. Suami dapat banyak tak? 5,000, tadi 1,000 lebih. Duit tunai. Banyak juga dalam kopek duit dia. Maka sampai ke bawah lah. Jadi saya buat rumusan supaya senang faham. Campur ke semua GHIJ. Jumlah pusaka 98,000 lebih. Tengok kolom di bawah tu, suami antara yang dapat paling banyak kan. 24,000 lebih. Yang laki anak-anak 14, perempuan 7. Hasilnya, setelah selesai, agak-agak orang perempuan nak tak bahagi sama rata.
Mau kan? Mau, hakim tanyalah. Siapa nak sama rata, angkat tangan. Orang perempuan, angkat tangan sama rata. Berapa orang? Perempuan? 2 orang. Hakim kata, hampa 2 orang dapat sama rata. Awaknya dapat seorang sikit. Barangkali dia beritahu, kami tak setuju. Abang dapat banyak. Ayah pesan suruh sama rata. Kamu tak setuju, tak ada masalah. Sebab ayah pesan. Pesanan ayah tu wasiat. Wasiat kepada waris tak sah. Jadi kalau abang 4 orang tak setuju sama rata, mereka tak berdosa. Anak-anak laki-laki tak ikut wasiat ayah tak berdosa. Sebab wasiat ayah tu kepada waris. Yang berdosa kalau kita tak laksana wasiat ayah kepada bukan waris. Itu pun tengok juga. Hutang bila tolak ada duit baki ke tak ada baki. Clear tu nah. Tak ada soalan kot nah. Sebab saya rasa saya baru mai je. Mai hari tu semayang subuh hari Sabtu. 27 hari bulan yang katanya sampai 4,000 orang kan. Saya duk rasa aku baru pergi je kuliah. Bukan kuliah, semayang subuh di sini. Nah, yang ramai begitu. Baik, tengok kitab kita pula. Biasanya mengaji masjid ni dia tak baca dulu di rumah, betul tak? Mana ada kan. Kalau ada periksa baru baca buku di rumah. Baik, penerimaan barang jualan dan jaminan. Baik, kita pernah tak beli barang? Biasanya beli barang, kalau orang kampung dulu-dululah, beli manggih daripada tuan pokok manggih, betul tak? Beli durian daripada tuan pokok durian. Itu biasalah. Beli, pernah makan dokong tak? Abang saya dokong, dia beli 1 kilo 2 pang medik. Kadang 1 kilo 5 gupang. Murah tak? Murah. Sebab apa murah? Nak ambil sendiri. Kadang bukan nak ambil sendiri. Upah orang nak ambil. Kena upah orang tu. Dokong dapat kat dia pula. Biasanya kita beli barang dengan tuan punya barang. Bila ni kat kampung beli ayam daripada tuan punya ayam. Pernah dengar? Cahaya Nun Alif bawa mutu, bawa raga kat belakang. Pernah tak? Lepas tu dekat dia punya raga tu ada dawai, ada cakok. Dia cakok kaki, tersungkong ayam tu. Beli ayam daripada tuan punya ayam. Itu biasa. Zaman dah berubah, tuan-tuan perasan tak? Kerja, makan gaji. Majikan pimpin buah gaji kat kita setiap bulan ke? Tak, dia bagi arahan kepada bank. Bank yang akan masuk duit ke akaun kita. Zaman dah berubah. Kita beli rumah. Bank sedut duit kita. Faham tak? Bank masukkan duit gaji kita. Majikan transfer duit sekian. Zaman dah berubah. Kita beli, tak bawa duit. Lah ni berlaku kan? Baik. Dulu-dulu. Beli barang, baru guna. Betul tak? Makan kat kedai. Bayar, baru makan. Ada tak kita guna, baru bayar? Ada. Elektrik. Guna, baru bayar. Air. Guna, baru bayar. Tuan-tuan setuju tak? Bayar, baru guna. Jadi susah. Setuju tak? Air ni dia ada meter dah. Cukup masa, dia akan berhenti. Setuju tak? Tengah-tengah mandi, air tak ada. Jadi ke mana? Ni semua ni benda-benda isu fiqah. Jadi bincang malam ni, berlaku sekarang, kita order barang. Hak terima order tu dia tak ada barang. Dan dia akan cari barang kat kita. Dan dia akan post barang tu. Barang tu akan dibawa oleh orang. Contohnya lagi macam Food Panda lah. Grab food bagai-bagai. Bekal lah bagai-bagai. Kita order barang, makan minum, bukan dengan tuan kedai. Dengan Grab, dengan bekal, dengan apa-apa. Misi lah bagai-bagai. Tuan-tuan tengok yang duk langgar lampu merah tu pada.
Puak-puak ni, tapi jaga anak jiran rumah saya, 1 bulan dia kerja 22 hari. Dia boleh dapat bersih 4,000. Faham tak? Tapi saya tanya, langgar lampu merah tak? Bawa yang halal, bawa halal belakang. Jadi nak bagi tahu, orang yang bawa jenis motor tu, kita order dekat Foodpanda. Foodpanda hantar arahan kepada sekian-sekian, orang ni pergi ambil. Maknanya berlaku tak? Kita beli barang daripada A yang hantar orang lain. Dalam perjalanan ada kemungkinan tak barang tu rosak? Atau barang tak sampai? Cuba tengok. Apabila selesai akad jual beli dengan semua rukun, ingat ada khilaf dulu nah. Saya nak tanya tuan-tuan semua mazhab Syafi'i tak? Selepas bagi salam sapu muka tak? Sapu muka kan? Itu mazhab Syafi'i itulah. Khutbah Jumaat, khatib ada pegang tongkat tak? Khutbah Jumaat ada bahasa Melayu, ada bahasa Arab tak? Ada. Kalau Arab semua Maliki. Dia nak ceritanya, berlaku tak masyarakat kita beli barang mulut tak cakap? Ada tak? Ada tak? Ada. Kita transfer duit ada cakap tak? Orang tu post barang ada cakap tak? Tak ada. Benda tu sah ke tak sah? Jawapan dia, Imam Nawawi memberikan pendapat, kita kena kata sah. Sebab kalau kata tak sah, resiko jual beli tak sah memang bahaya. Yang ni orang panggil perincian. Kita tengok benda-benda mazhab ni tak sesuai cakap kat masjid, kat universiti tak apa. Dia kata rukun cukup dan syaratnya dan barang jualan itu masih di tangan penjual. Faham tak? Contoh dia, kita akad jual beli, orang sangkuit di tangan cashier. Dia pegang-pegang, jatuh. Duit bayar dah. Barang tu jatuh. Rosak. Siapa kena bayar ganti rugi? Cashier tu lah. Dia kata bukan barang aku. Salah tu kat kamu yang bagi jatuh. Okey, kita bawa barang pergi ke kereta. Kemudian beg plastik jatuh. Pecah. Bukan salah cashier tu, salah kamu yang bawa. Tengok nah. Maka ianya adalah di bawah tanggungjawabnya. Macam kita beli kereta, dalam perjalanan nak pergi ke kedai kereta, kemalangan, jatuh, terbakar. Bukan salah kita. Kan, beli kereta Pro 2. Saya dah ambil Myvi. 2 kali dah Myvi. Yang pertama 7 bulan. Yang kedua 9 bulan. Dalam tempoh order tu, kereta tak ada lagi, betul tak? Dan kita tak tahu pun kereta mana kita akan dapat. Last kali, lama-lama dapat dah nombor kereta. Bukan kereta kita lagi tu. Naik lori. Kalau jatuh di mana-mana, terbakar di mana-mana, itu tanggungjawab penjual. Baik. Penjual serah dah kepada lori bawa. Rosak di tangan kamu. Kamu yang tanggung. Tengok lori panjang-panjang. Duk fikir lah. Dia naik atas ke mana. Tu saudara kira dengan mereka lah. Mereka parking comel. Jika barangan itu luput atau dilupuskan, maka terbatallah jual beli. Dia jual-jual barang itu luput. Luput macam mana? Jatuh. Kalau cendol, bungkus siap dah. So akad kita tak ada nak ambil, jatuh. Pecah plastik. Habis terburai habis. Kena ganti baru. Atau dilupuskan, maka terbatallah jual beli sebab barang itu tidak ada. Luput. Pembeli tidak menanggung apa-apa dan perlu dipulangkan bayaran jika telah dijelaskan. Bagi balik. Mai balik duit. Nanti pembeli penjual kata apa? Dah akad jual beli dah. Akad jual beli dah berlaku. Kenapa nak ambil duit balik? Akad jual beli dah berlaku. Tapi barang belum serah. Bila barang belum serah, barang masih di tangan penjual,
rosak di tangan penjual, penjual yang kena ganti rugi. Pilihan lah. Kalau nak beli juga, buat mai barang lain. Kalau tak mau beli, duit bagi balik. Apabila barangan itu telah diterima oleh pembeli, ianya adalah di bawah tanggungannya. Contoh beli-beli buat balik rumah, barang tu rosak, barang luput tarikh, macam roti gardenia. Kan kita cek tak hak bila-bila kan. Cek. Jadi bila cek balik rumah, tarikh lupus dah. Okey, penjual kata elok lagi boleh makan. Tapi tarikh luput dah, jawapannya ambil duit balik. Jika barangan tersebut dirosakkan, ianya ditanggung oleh pembeli. Macamlah dengar cerita dah. Tunggu, pernah dengar tak kereta tanda tangan? Anak saya panggil, kereta Alza tu tanda tangan. Tulisan macam tanda tangan. Baru 4 jam terima, tiba-tiba kereta langgar belakang. Saya nak tanya balik, boleh hantar balik dekat Perodua tak? Hancur kat aku, kereta accident. Kami serah tadi molek. Accident, siapa langgar kamu? Minta kat dia. Bentuk penerimaan barangan yang dijual adalah bergantung kepada bahagian barangan yang dijual beli. Ini kerana setiap bahagian ada bentuk penerimaan dia. Contoh, kita beli aircon. Tuan kedai ada minta pekerja dia pergi pasang. Kita reti pasang sendiri tak? Tak reti. Ni lampu atas ni. Warna atas tu ke mana kita bukan reti. Maka berlaku serahan tok di atas itu baru cukup. Sebab kami beli dengan pasang di situ. Semasa proses pasang tiba-tiba jatuh, kamu kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Beli sampai pasang. Kadang ada juga barang kan, beli, pasang dan ada jaminan pula. Sebulan, 2 bulan, bagai-bagai. Sama juga dia beli rumah pun. Ada tak setengah rumah guna paku kayu pun boleh masuk simen? Pernah nampak? Ada? Cucuk paku kayu. Paku-paku masuk. Guna paku kayu boleh masuk. Mana simen lembut tak? Semalam ada orang pergi rumah saya, dia cerita bab projek tipu. Dia kata, Ustaz, saya ni niaga buat rumah, juga pasang pintu pagar. Tebuk simen terperlui. Faham tak? Tebuk simen terperlui. Oh, sampai macam tu. Habis nak buat mana? Kena tambat besi. Ada kecacatan. Pernah tengok ada orang bancuh simen? Bancuh simen ayak kurang. Tak bancuh simen ayak kurang, nak buat lantai. Simen jenis macam tu, kalau bancuh, tuang dalam tiang Roman, memang pecah. Pecahnya bila kita tebuk paku pakai skru, pecah. Sebab apa? Simen kurang. Kalau buh konkrit, la tu semua, tiang Roman pecah. Aku hantar tiang Roman, elok. Habis pecah. Pecah bukan aku yang buat. Tukang yang kamu panggil yang buat. Dia kata pula, kamu tiang Roman aku mana? Pecah. Tiang Roman aku jual banyak dah. Yang pecah tu sebab kamu cara isi simen tu. Bila isi simen konkrit yang bancuh ayak guna banyak tu, kena letak sekarat, kering, sekarat. Bukan buah semua pecah. Jadi salah di sini, salah di mana? Salah tukang, bukan salah orang yang jual tadi. Bagi barangan berbentuk harta boleh alih, kereta berat tak? Berat. Boleh alih tak? Kereta. Boleh pakai steering. Bentuk penerimaannya boleh berlaku dengan cara mengambilnya dengan tangan. Kereta bawa pakai steering. Jika barangan tersebut boleh diambil dengan tangan, macam lembu, serah tali lembu. Kan, kalau kereta bagi kunci, kalau tanah kena tukar nama tak? Baru ni saya pergi, ada seorang laki-laki telefon saya. Saya tanya ni siapa dia? Dia abang, dia polis.
Dia tanya pusaka pak mentua dia. Saya kata, kamu pak mentua, kamu bukan waris. Mai saya cakap dengan anak dia. Anak dia pegang-pegang, terus kata, ustaz kita adik-beradik. Adik-beradik mai ke mana? Adik-beradik mai ke mana? Tok saya, dua beradik dengan tok ustaz, dia kata. Oh, saya kata, nama apa dia bak nama? Saya kata, kalau itu puan mesti comel. Saya jack dia sikit. Sebab apa comel? Sebab adik puan nombor 2, masa tu adik puan nombor 2 sekelas dengan saya. Hak sekelas saya tu comel. Nak cerita yang berlaku ni, saya nasihat kepada perempuan tadi. Tanah, pernah dengar tak kampung Wat? Wat tak tahu. Singkiak. Tanjung Jaga. Turun Tanjung Jaga tu Wat lah. Wat tu. Saya kata kepada kakak dia, saya kata, kak, jangan percaya dekat adik-adik, jangan tak percaya. Faham tak? Jangan percaya, jangan tak percaya. Jangan percaya sampai kak kena tipu. Jangan tak percaya sampai semua orang tak percaya, susah kak. Buat macam mana? Duit bayar dulu, baru tukar nama. Sebab tanah tu nak dijual dengan harga 45,000. Bayar duit, baru tukar nama. Adik dia kata kat dia, kata, adik saya tak mau buat macam tu. Dia kata, bayar dulu, baru tukar nama. Faham tak? Orang baik-baik tau, baik-baik. Saya abang kat kak. Kak, adik bayar dulu, baru tukar nama. Kak ni kata kat adik dia. Kan? Adik dia kata, kak dia kata, tukar nama dulu, baru bayar duit. Adik dia kata, tak mau, bayar duit dulu, baru tukar nama. Bagus tak? Yang tanah tu tak sesuai letak banyak nama. Pembeli kata, bayar duit dulu, baru tukar nama. Hak jual pula bagian mereka kata, tukar nama dulu, baru bayar duit. Kita apa yang buat baik sangat, tak tahu. Tak? Yang duk baik sangat, kadang-kadang kena tipu tak? Bulan pertama bayar, bulan kedua sengak. Jaga-jaga. Bila percaya sangat, kena tipu. Contohnya baju. Serah tak? Baju. Kita jual, dia beli. Satu lagi, kita jual, transfer duit. Ada syarikat akan main hantar. Ninja lah, apa bagai-bagai lah. Buku dan sebagainya. Jika barangan tersebut tidak boleh diambil dengan tangan seperti kereta. Kereta ni ada ke orang bawa? Saya tengok kemarin pertandingan angkat kereta. Percaya tak? Kereta ada 3 biji. Badan tu dia lah. Kereta tu berat dia 700 kilo. Bukan angkat terus, angkat bagi terbalik. 2 orang. Hak seorang angkat tak naik, hak seorang lagi angkat naik. 3 biji dia angkat naik. Kereta ni jenis benda tak boleh angkat, maka terima dia dengan terima kunci. Tanah kita terima dengan berlaku pertukaran nama. Okey, dia kata kereta, haiwan sudah ambil kira lah. Kalau belah Pakistan, kambing bawa naik motor. Pernah tengok tak? Tak atas riba. Kita pernah tak buat macam ni tu? Kalau buat juga orang kata apa? Ish, ada no. Ada. Saya ingat lagi. Seorang hamba Allah dulu Ustaz. Dia telefon saya. Ustaz mai Ustaz. Awak. Saya nak bayar zakat ni. Saya pergi rumah dia. Saya nak naik kandang kambing. Dia tak payah naik. Kambing ada di bawah dah ni. Oh, saya nak naik kira. Saya pun mengaji juga Ustaz. Kambing ni, kambing zakat kami. Dia bagi kambing tu kat saya. Kemudian saya tanya mak mentua saya, nak kambing tak? Nak, beli je betina seekor. Dia 2 ekor. Dah, kambing pertama zakat, kambing kedua beli. Agak-agak nak beli macam mana? Duk fikir tak masuk akal. Nak buah lah kereta, teruk tak buah lah kereta? Dia berak. Dia fikir, awak,
Saya duk fikir nak balik macam mana? Tak apa. Kambing kami hantar. Jadi, kambing tadi berlaku serahan, tuan punya kambing kena pergi hantar. Dalam tempoh pergi hantar, terlepas mati bagai-bagai, tuan punya kambing yang kena tanggung. Dan ingat, bila bayar zakat kambing, kita boleh jual kambing kepada tuan punya kambing. Dia bayar zakat kambing dah kat saya. Saya boleh jual. Dia boleh beli dengan harga yang saya setuju. Akhirnya kambing masuk balik dalam kandang. Waktu turun kambing, bayar zakat, dapat zakat, saya jual kambing saya. Kambing tu kambing saya, bukan kambing dia dah. Tak ada masalah. Itu contoh dia. Haiwan dan sebagainya penerimaan boleh berlaku dengan cara memindahkan barangan tersebut. Contoh lembu, pegang tali lah. Okey. Bagi barangan berbentuk harta, tidak boleh alih seperti rumah. Kena tukar nama tak? Rumah. Dan tanah, kena tukar nama. Jaga-jaga, berlaku juga rumah yang sama dijual berkali-kali. Okey, tanah yang sama dijual berkali-kali bila orang yang jual tidak berlaku amanah. Berlaku nah? Jual tanah, jual pula tanah yang sama ke orang lain. Itu berdosa tu. Penerimaan boleh berlaku dengan cara penjual melepaskan haknya kepada pembeli. Tukar nama tak? Contoh dia, Cina yang saya kawan dengan dia lah. Macam mana jual kereta? Tukar nama. Dia bagi cash. Pergi dekat JPJ. Dia suruh duit dalam beg. Kereta lama. Beli 25,000. Bawa cash. Duit suruh, nama potong. Duit tak suruh, nama tak potong. Itu kalau kereta. Kalau tanah juga macam tu. Okey nah. Tanah dah jual. Nama tak tukar. Bila-bila masa penjual dia boleh ambil balik tanah tu. Sebab nama tak tukar. Berlaku juga dalam masyarakat kita. Anak minta ayah tukar buah nama dia. Tukar buah nama anak. Bila ayah mati, tanah itu wajib faraid dari segi agama. Undang-undang tak boleh faraid. Sebab tanah bukan nama orang mati. Tu nah. Atau pembeli menguasainya atau penjual mengenepikan segala halangan untuk penyerahannya atau dengan penyerahan kunci. Bagi kunci rumah jaga-jaga nah. Kalau ayah kata, "Mak, kereta ayah tu ayah bagi kat kamu." Anak kata, "Cik terima ayah. Kereta tu masih lagi milik ayah." Faham tak? Tak faham. Ayah kata, "Kereta ni ambil kat hang lah, Mak. Aku bagi kat hang." Anak kata, "Saya terima ayah. Kereta tu masih lagi milik ayah." Sebab anak belum terima kunci. Rumah ni aku bagi kat kamu. Kedah kata aku bagi kat hang. Anak buat dek je. Dia tak pindah masuk rumah tu. Kunci rumah pun dia tak ambil. Gerang rumah pun dia tak ambil. Bila berlaku kematian, rumah tu kena faraid. Sebab apa kena faraid? Hebah tidak sempurna. Lepas tu kalau ayah bagi tanah, walaupun nama tak tukar, ikhtiar buat pagar. Tanam pokok 2-3 pokok. Kalau terima tanah tapi tak buat apa-apa, maka menunjukkan kamu belum lagi terima. Adik-beradik bising kata nak faraid, kamu salahkan adik-beradik. Nah. Penerimaan mesti dah berlaku dengan kebenaran penjual kerana pada asalnya barang tersebut adalah miliknya. Misal ni. Misal. Rumah telah dijual. Pembeli sudah buat bayaran. Penjual sendiri kata, rumah tu pergilah ambil. Aku bagi. Tapi kalau duit bayar, pemilik rumah yang asal tak izinkan kita ambil. Rumah tadi belum lagi berpindah milik kepada pembeli baru. Faham tak? Contoh dia. Ayah bagi rumah kat anak.
Anak kata, saya terima. Okey. Anak tu pula kata, yang aku mengaji malam tu, kena terima rumah. Baru rumah tu jadi rumah aku. Dia pun pergi rumah tu nak ambil. Ayah telefon. Aku tak bagi rumah tu ambil. Jadi, rumah tadi belum lagi berpindah milik kepada anak. Maknanya, rumah, kalau ayah bagi kat anak, walaupun nama tak tukar, anak nak masuk duduk, ayah tak halang. Kalau ayah kata keluar daripada rumah ni, pindah milik, belum lagi berlaku. Rumah dengan tanah, dia pelik sikit. Dia pelik sikit. Oleh itu, barangan tersebut tidak boleh diambil tanpa keizinannya. Kita beli barang kat pasar raya. Bila bayar duit, barang dapat tak? Barang dapat tak? Dapat, tak ada masalah apa-apa. Contoh yang berlaku kat saya, balai polis Padang Serai. Beli cendol 3 bungkus. Kan, bayar dah duit. Sampai di rumah, terlepas 1, pecah. Ada lagi 2, buka-buka plastik, terlepas. Ada lagi 1. Lepas tu pergi pula kedai. Lagi cendol 2 bungkus, awak 1 jatuh, 1 terlepas. Lepas kata apa? Rezeki kami. Nak tuntut tak boleh dah. Sebab benda tu duduk di tangan saya. Jatuh rosak semua di tangan saya. Wallahualam. Nanti kita sambung tajuk baru. Membuat khiyar dalam jual beli. Benda ni, law ni payah ada orang nak buat. Jual beli memang tulis dah. Barang yang dijual tidak boleh dikembalikan. Yang tu menyalahi tajuk malam ni. Nanti kita bincang pula bulan hadapan insya-Allah. Dan lagi sebelum puasa kan. Dan lagi sebelum puasa insya-Allah. Puasa mula 12 bulan ke? 12 bulan 3 macam tu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.